Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah Plexten EX2 Radiator, sebuah smartphone cooler yang mana saya beli disebabkan ada audience Mona Lisa minta saya review lah. Saya pergi dekat Shopee, tengok harga dia tak sampai RM50 Malaysia pun. Saya beli satu untuk test. Tapi sebelum saya cerita dengan lebih detail tentang Plexten EX2 Radiator ni, saya nak buat satu disclaimer. Yang mana dari disclaimer ni anda boleh expect lah saya punya pendapat ni maybe 80% tepat ataupun 100% tepat. Saya bukanlah seorang mobile gamer. Saya tak main pun Genshin Impact. Saya tak main pun Mobile Legend. Melainkan saya nak test performance satu-satu smartphone. So, saya test ni dalam keadaan yang kita kata santai-santai sahaja. Jom kita tengok sama ada Plexten EX2 Radiator ni mampu sejukkan smartphone kita time kita gaming ataupun tak. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey kawan-kawan, inilah dia Plexten EX2 Radiator, Magnetic Radiator. Dengan harga RM42 Malaysia, kita akan dapat main product dengan 4 lagi aksesori. Yang pertama, dia bagi kepada kita iaitu mobile phone radiator elastic back clip. Kemudian dia bagi kepada kita satu besi yang berbentuk macam ni, yang mana kita akan tampal dekat kita punya smartphone. Dan kalau kita tengok dia punya main product, kita unbox dia, kita akan dapat satu kabel USB-C ke USB-A yang agak panjang. Kemudian ada dia punya main product di bahagian, dan di bahagian bawah sekali dia bagi kepada kita satu pad yang berbentuk bulat, yang ni pun kita akan tampal dekat smartphone kita. And of course di bawah sekali ni ada dia punya buku manual yang ada juga bahasa Inggeris kalau anda tak faham bahasa Cina. Okey, jom kita close up dia punya produk. Seperti yang anda dapat tengok sekarang, cooler ni kan dia berbentuk bulat, lepas tu frame semua ni dari plastik. Dekat tengah-tengah kita boleh nampak heatsink dia. Fin agak tebal tapi banyak. Mungkin yang ni akan membantu proses penyejukan nanti. Dekat yang bersentuh dengan kita punya smartphone ni adalah metal tapi dia bersifat magnet. Lepas tu dekat dalam kita boleh nampak ada kipas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilah kesemuanya. Tengah-tengah dia ni akan menyala dengan RGB. Cuma dia punya nyalaan tu macam mana saya tak tahu lagi. Kejap lagi kita sama-sama tengok. Dan di tengah-tengah ni ada lubang untuk kita cucuk benda alah ni dekat tripod. Mungkin untuk tujuan kita buat live lah, supaya bila kita live nanti smartphone kita tak panas. Disebabkan dia magnetik kan, kalau anda pakai iPhone, anda just boleh tampal dia macam ni sahaja, so anda boleh terus main game. Tapi untuk eksperimen kali ni saya tak akan guna iPhone 15 Pro Max, saya akan guna Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang memang smartphone utama ataupun harian saya lah. Untuk makluman anda, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. Kita akan test dengan Genshin Impact. Untuk setting kita akan pilih best performance punya setting. Nak guna Plexten EX2 Radiator ni ada dua cara. Yang pertama macam saya tunjuk kepada anda tadi, disebabkan dia ada magnet. Kalau iPhone punya smartphone, Apple punya smartphone, kita just boleh tampal direct macam tu sahaja. Tapi katakan smartphone kita tak ada magnet, macam contoh Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, kita boleh guna dua pad besi yang dia bagi kepada kita, sama ada yang bulat ni ataupun yang berbentuk macam ni. Kita tampal dekat smartphone kita dekat bahagian belakang, kemudian kita boleh guna dia punya radiator macam ini saja. Ini option yang pertama. Tapi yelah, takkan kita nak tampal benda alah ni dekat smartphone kita. Ada orang dia memang concern, dia memang tak nak tampal apa-apa dekat dia punya smartphone. Cara kedua adalah cara yang lebih simple, iaitu kita guna klip yang dia bagi kepada kita ni, dan kita klip sahaja dekat smartphone kita macam ni. Dan kita boleh guna macam biasa. Kalau saya prefer macam ni lah, sebab saya tak suka tampal apa-apa dekat saya punya smartphone. But anda kena pastikan yang dua benda. Yang pertama, anda tak boleh pakai apa-apa casing, sebab kita nak pastikan dia punya penyejuk ni direct contact dengan kita punya chassis di cover belakang smartphone kita. Dan yang kedua, kalau anda pakai klip yang macam ni kan, anda kena pastikan dia punya bahagian bawah ni totally bersentuh dengan
akan cover. Kalau tak, dia punya penyejukan tu tak efisien sangat lah. Okey, saya akan pasang kabel dia. Sebelum kita test tu, kita nak tengok dia punya nyalaan kipas tu macam mana. Kalau tengok kepada gambar dekat kotak dia ni, macam lawa gila kan. Tengok-tengok satu color sahaja ke. Inilah tujuan review guys. Inilah tujuan review. Kalau tak review memang tak tahu punya. Actually, saya baru perasan satu benda. Dia bagi kepada kita kabel USB-C ke USB-A. Jadi kita nak hidupkan cooler ni, kita kena cucuk ke laptop kita, ke power bank ataupun ke kita punya charger lah. Kalau anda nak beli USB-C ke USB-C, saya percaya dia punya performance tu akan drop. Jadi nyalaan dia memang seperti yang diiklankan dekat kotak, fully RGB dan LED dia bagi saya quite nice lah. So saya nak tengok dulu, saya akan pasang dulu dia duduk dekat sini. Suhu sekarang adalah 17.6. Saya akan letak dia macam ni dahulu dan kita akan main Genshin Impact dekat saya punya smartphone. Kita nak tengok berapa suhu kalau kita tak guna dia punya cooler ni. Okey, saya punya graphic setting adalah saya pilih high. Actually dia punya recommendation is default lah, cuma sebab kita nak naikkan suhu dengan cepat, saya pilih high. Anda boleh nampak ada warning current performance load is high, so temperature akan naik dengan cepat. Kemudian dari segi power mode, saya pilih Pro Gamer punya. Untuk Oppo dia ada function ni lah. Untuk smartphone lain pun dia ada function dia, mungkin nama yang berbeza lah. Sekarang boleh kata hampir ke semua phone dia ada dia punya gaming mode tersendiri. One eternity later. Okey, saya dah main dalam 30 minit macam tu. Phone pun memang dah terasa panas. Kalau tengok kepada sistem, suhu 38 darjah. Tadi ada cecah 39 tapi belum sampai 40 lah. Dan kalau kita guna termogan ni, so di bahagian belakang 39, di bahagian atas tepi kamera tu dah 41 lah, lebih kurang 41 macam tu. Ini adalah keadaan di belakang smartphone, manakala ini pula adalah keadaan di hadapan smartphone. So dalam 42 di bahagian hadapan, 42, 39, lebih kurang dalam 41, 43 pun ada. Ini adalah keadaan di depan, di bahagian hadapan phone. Apa yang saya akan buat sekarang, saya akan bagi smartphone ni rehat dulu. Kita akan kejar suhu 30 darjah, baru kita akan guna EX2 ni. Dan ini keadaan EX2 selepas 30 minit saya main game dan saya biarkan dia running. Memang nampak air. Ini air guys. Dan suhu dia adalah 14 darjah, 13 darjah macam tu. 12 darjah pun ada sampai jugalah. Dan masa main game tadi, saya terfikir kalau saya guna clip ni, dia tak akan bagi, sebab saya tak boleh garanti yang mana, saya tak boleh garanti yang dia punya surface ni akan totally lekat dekat smartphone. Jadi untuk kes kali ni saya akan guna pad juga. Lepas settle pad ni, saya akan buang lah. One eternity later. Okey, suhu sekarang 31. Dia tinggi sikit lah berbanding dengan yang tadi. Yang tadi kita mula dengan 30 darjah. Saya akan pasang pad ni. Saya pilih untuk pasang pad yang panjang ni sebab bila kita pasang ni, dia akan cover di bahagian kamera. Yang mana biasanya di tepi kamera tu yang panas. Saya tak akan guna yang bulat macam ni. Cara nak pasang simple saja sebab dia pakai 3M punya tape. Kita just tampal, but make sure di belakang anda punya smartphone tu tak ada sebarang debu lah. Lap dulu kalau boleh. Alright. So bila kita tampal macam ni, dia akan automatic lekat lah sebab dia magnet kan. Okay, dia akan letak dekat macam ni. So sekarang saya akan sambung perjuangan saya dalam setengah jam untuk tengok hasil akhir bila kita pakai Blackstand EX2 radiator ni. One eternity later. Jadi guys, saya dah sambung main Genshin Impact dengan guna Blackstand EX2 radiator ni. Tempoh lebih kurang sama dengan tak guna tadi. Suhu semasa suhu semasa ni adalah 30 darjah. Kalau saya tembak guna thermal gun, bahagian kiri ataupun atas dekat kamera, di bahagian hadapan dekat skrin 33 darjah, manakala di bahagian bawah ni dalam 31, 32 darjah juga. So ini adalah permukaan display dia.
Kalau di bahagian belakang pula, di bahagian belakang bawah 30 darjah, manakala di tepi kamera dalam 32 darjah. Kalau kita buat tadi saya ada bagi tahu kepada anda yang saya nak pakai pad ni, saya nak sejukkan kamera di bahagian atas, tapi disebabkan permukaan back cover Oppo Reno 10 Pro Plus 5G jenis glossy dan licin, benda alah ni tak lekat. Jadi kita kena cari, mungkin kita kena cari tape yang lain. Bila kita pasang benda alah ni, kita letak radiator, dia akan jatuh ke belakang. At last saya pakai dia punya elastic holder yang dia bagi kepada saya ni. So, adakah saya recommend anda beli Plexten EX2 ni? Kalau tengok kepada result yang saya dapat 39 darjah VS dengan 33 darjah tu, apa yang saya boleh kata, benda alah ni functioning. Cuma anda kena tahu dua ataupun tiga benda. Yang pertama, saya bukanlah hardcore gamers. Yang ketiga, saya test video ni dengan 30 minit sahaja. 30 minit guna, 30 minit tak guna. So saya bandingkan result antara yang tu. Dan yang ketiga, apa yang anda kena tahu, saya test menggunakan Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Based on eksperimen yang saya buat ni, of course saya recommend anda beli. Harga dia pun tak sampai RM50 Malaysia. But kalau anda pakai smartphone lain, mungkin anda kena, kita kata result yang anda akan dapat tu mungkin sedikit berbeza dengan saya lah. Apa-apa pun, kalau anda berminat beli Plexten EX2 radiator ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.